Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana. Innaka antal halimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, pada hari ini kami diberikan tugasan berkenaan dengan tajuk penurunan wahyu Al-Quran. Jadi sebelum kami membahaskan tentang ilmu-ilmu penurunan wahyu Al-Quran, saya akan menerangkanlah terlebih dahulu berkenaan dengan pengertian ulumul Quran. Seterusnya, saya akan membahaskan pengertian penuh berkenaan dengan ulumul Quran. Jadi, ulumul Quran ini merupakan suatu bidang perbahasan ilmu yang membahaskan aspek-aspek yang berkaitan dengan Al-Quran. Antaranya ialah permulaan turunnya, cara penurunan, tempat turunnya, masanya, pengumpulannya, penulisannya, dan peringkat-peringkatnya, kemukjizatannya, nasak dan mansukh, muhkam dan mutasyabih, perumpamaan-perumpamaan, tertib surah, tertil ayat, dan sebagainya. Wahyu dari segi bahasa bermaksud ilham, inspirasi atau arahan kepada Nabi dan Rasul. Dari segi istilah pula bermaksud firman Allah yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam. Yang ketiga pula adalah melalui mimpi. Sebagai contoh, Rasulullah SAW pernah bermimpi mengenai suatu perkara yang bakal berlaku yang tidak diketahui oleh orang lain. Dan yang keempat adalah melalui perantaraan malaikat. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu Al-Qur'an kepada Nabi dan Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW melalui perantaraan malaikat Jibril. Jadi itu saja yang dapat saya uraikan di sini. Okey, baiklah, sebentar tadi kita telah belajar berkenaan dengan definisi dan cara penurunan wahyu Al-Quran. Seterusnya, saya akan terangkan berkenaan dengan latar belakang penurunan wahyu Al-Quran. Jadi, penurunan Al-Quran ini mempunyai dua peringkat. Peringkat yang pertama adalah daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah, yaitu Al-Quran pada ketika itu diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar. Dan pada peringkat yang kedua pula adalah daripada Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW, yang mana pada ketika itu malaikat Jibril menjadi perantaraan penurunan Al-Quran ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan penurunan Al-Quran ini temponya ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan selama 23 tahun, ada yang mengatakan selama 25 tahun, ada juga yang mengatakan selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Dan sebenarnya penurunan Al-Quran secara beransur-ansur ini mempunyai banyak hikmah. Yang pertama, ia dapat memudahkan para sahabat untuk menghafaz, mengamalkan dan mempelajari isi kandungan di dalam Al-Quran itu. Seterusnya, penurunan Al-Quran secara beransur-ansur ini juga boleh mengelakkan dari berlakunya penyelewengan isi kandungan Al-Quran itu. Dan macam yang kita tahu, penurunan Al-Quran ini adalah untuk menjawab persoalan-persoalan daripada umat Nabi Muhammad SAW ataupun kepada ketika itu berlakunya masalah-masalah. Jadi itulah antara juga sebab turunnya ayat Al-Quran itu lebih sesuai secara beransur-ansur. Jadi setelah kita mengetahui latar belakang berkaitan dengan penurunan wahyu Al-Quran, jadi saya akan menerangkan wahyu pertama dan wahyu terakhir. Jadi di malam sunyi yang sepi di Gua Hira, Nabi Muhammad SAW sedang bertafakur untuk mencari kebenaran dalam kehidupan. Tiba-tiba muncul malaikat Jibril alaihissalam yang membawa cahaya dari langit dan berkata, "Iqra, bacalah." Dalam keadaan gemetar, Nabi SAW pun membacakan ayat tersebut. Dan itulah wahyu pertama, surah Al-Ala ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Jadi itulah wahyu yang pertama yang diturunkan di Gua Hira oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5. Kalau wahyu yang terakhir daripada surah Al-Baqarah ayat 281 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah, thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Shadaqallahul azim. Baiklah, sebagaimana kita tahu bahawa sesungguhnya sejarah penurunan Al-Quran ini adalah amat panjang dan saya akan meringkasnya seringkas. Baiklah, Nabi SAW melantik sahabat tertentu untuk mencatat wahyu bagi memastikan ia tidak hilang. Antaranya ialah sahabat Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit ni ia mempunyai kecerdasan dan kekuatan hafalan yang tinggi. Selain itu, Ali bin Abi Thalib iaitu kanak-kanak pertama yang memeluk agama Islam sekaligus menantu Rasulullah SAW iaitu Fatimah Az-Zahra. Yang ketiga, Ubay bin Ka'ab iaitu dialah antara yang pertama mencatatkan Al-Quran dalam bentuk tulisan. Sebagaimana kita tahu juga bentuk Al-Quran ini dia terdapat banyak, iaitu menulis di tulang haiwan, bagian pohon-pohon dan bagian batu-batu. Dan terakhir Muawiyah bin Abu Sufyan. Muawiyah bin Abu Sufyan terkenal dengan sifat kesabaran dan kebijaksanaan dalam mengendali urusan. Sekian itu saja daripada saya. Baiklah, kita sudah memahami dan meneliti definisi ta'arif penurunan wahyu Al-Quran, wahyu pertama dan wahyu terakhir. Maka saya akan simpulkan keseluruhan tajuk kami pada petang ini. Yang pertama adalah kita dapat mempelajari bagaimana Al-Quran itu diturunkan secara berperingkat. Ianya bukan sekadar untuk menambah ilmu sejarah, tetapi ianya adalah kunci untuk kita memahami maksud dan latar belakang di dalam setiap ayat-ayat tersebut. Yang kedua adalah kita dapat mengukuhkan akidah kita dan keimanan kita yang dapat membuktikan bahawa kebijaksanaan Allah dalam menetapkan hukum serta dapat meningkatkan bahawa Al-Quran itu adalah mukjizat terbesar di muka bumi ini. Dan yang ketiga adalah sebagai panduan hidup manusia, kerana Al-Quran bukan sekadar kita baca, tetapi Al-Quran adalah sebagai petunjuk ataupun hidayah sekaligus membimbing manusia ke jalan yang benar.